Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Online. Siapa tak dengar, saya Cubit. Alhamdulillah, sebelum ni kita dah mula belajar akhlak bab berbudi bahasa. Tapi yang sebelum ni kita tak habis belajar. Jadi hari ini kita akan sambung. Orang yang buruk budi bahasanya ialah orang yang menggunakan bahasa yang kurang sopan dalam pergaulan. Antaranya, bercakap dengan kasar dan tinggi suara, tidak mahu memohon maaf bila melakukan kesalahan, sentiasa meninggi diri bila bercakap, tidak suka bertegur sapa, sombong dan sentiasa bermasam muka, tidak bersyukur dan berterima kasih bila mendapat sesuatu, menggunakan bahasa yang kesat dan kurang sopan. Oleh itu, kita mestilah jaga budi bahasa walau dekat mana sekalipun kita berada. Kita mesti cakap dengan sopan dan manis muka, sentiasa bertegur sapa dan selalu minta maaf bila buat kesalahan. Jadikan ucapan terima kasih sebagai amalan dalam kehidupan kita. Budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar dan menunjukkan sendiri contoh teladan mengenai erti ketinggian dan kemuliaan budi pekerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diutuskan untuk mengajar dan memperbaiki budi pekerti atau akhlak manusia. Antara contoh budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: amanah, belas kasihan, murah hati, sabar, pemurah, berani, adil, tawaduk, ikhlas, jihad, jujur, merendah diri, pemaaf, menahan marah, bertanggungjawab, lemah lembut, berbudi bahasa, bersopan santun, toleransi, hormat menghormati, menepati janji, kasih sayang, zuhud, berlapang dada. Marilah kita sama-sama dengar dan ikut sekali baca kisah teladan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat baik hati. Baginda tak pernah berdendam walaupun seseorang itu pernah menghina dan memarahi baginda. Hal ini terbukti melalui satu peristiwa yang berlaku ke atas baginda oleh seorang wanita yang terlalu benci kepada baginda. Setiap kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan rumahnya, wanita itu akan mengambil penyapu lalu menyapu ke arah baginda. Perbuatan buruk wanita tersebut tidak sedikit pun menyinggung perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberi salam kepadanya meskipun salam baginda tidak pernah dijawab oleh wanita tersebut. Pada suatu hari, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan rumah wanita tersebut, baginda hairan kerana wanita itu tidak kelihatan. Baginda lalu bertanya pada jiran-jirannya. Jiran-jirannya lalu memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa wanita itu tinggal seorang diri dan sedang sakit. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita tersebut, baginda menjenguknya dan didapati wanita tersebut sedang tidur. Baginda kemudiannya menyediakan makanan dan tolong mengambilkan air dari perigi untuk kegunaan wanita itu. Wanita itu terjaga. Dia berasa hairan dan terkejut apabila melihat makanannya telah tersedia. Dia kemudiannya menyesal bila didapati
Orang yang sangat dibencinya selama ini adalah orang yang telah menghidangkan makanannya. Sejak itu dia insaf dan memohon maaf pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu kemudiannya menjadi seorang muslimah yang baik dan melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baiklah, apa yang kita dapat pada kisah teladan ini adalah walau macam mana pun orang buat jahat dengan kita, kita janganlah buat jahat balik dengan orang tu. Sebaliknya kita doakan dia, semoga dia diberi hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, apa yang kita dapat daripada kisah ini juga adalah bila mana kita dah buat kesalahan, bila mana kita dah buat satu kesilapan dekat seseorang, apa yang perlu kita buat adalah memohon maaf. Jadi kalau ada orang cuba buat jahat dengan kita, kalau ada orang cuba dengki ataupun khianati kita, apa yang perlu kita buat adalah doakan kebaikan untuk dia dan balas dengan kasih sayang. Baiklah, untuk hari ini sampai sini sahaja. Kita akan sambung pada hari seterusnya. Kepada yang dah menonton dan dengar hari ini, Ustaz minta tolong dengan awak semua untuk tekan subscribe, tekan loceng sekali, supaya awak semua dapat notifikasi bagi setiap pembelajaran terbaru lepas ini. Terima kasih Ustaz ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.